kongsikan semula atas pertanyaan Nurul Huda ini tentang bagaimana tanda-tanda gangguan, ataupun kita nak tahu apakah kita ini terkena sihir. Antaranya adalah kita ini suka menyendiri, termenung ataupun sedih. Maknanya perasaan kita ini tidak sama macam orang lain, tidak happy, jaranglah nak gelak ketawa, nak orang kata nak happy gembira dan seumpamanya. Petang-petang kita suka termenung, petang-petang kita suka duduk seorang, petang-petang kita tak suka bergaul dengan orang ramai, perasaan kita sedih, rasa gesar, rasa gelisah, rasa serba tak kena. Itu salah satu. Yang keduanya adalah kerap migrain ataupun sakit kepala. Ini kebanyakanlah orang yang ada gangguan, biasanya dia sangat mudah sakit kepala. Sakit dia sangat-sangat, dah sapu jenis minyak angin, dah buat apa-apa pun tak hilang-hilang juga. Diminum air kelapa, minum air masak dan sebagainya pun tak hilang-hilang juga. Ataupun selsema berpanjangan ataupun batuk berpanjangan. Kerana apa di attack bahagian kepala itu? Kerana jin itu memanglah bila sakit kepala, kita kekuatan akal ataupun kewarasan kita ataupun rohani kita makin lemah, maka dia lagi ganggu, dia lagi kuat dan kita lagi kemah, sehingga kita lagi lemah, sehingga dia boleh mengganggu lebih banyak di bahagian-bahagian anggota badan kita yang lain. Jin tempat pertama dia masuk ataupun dia attack manusia bila dia ganggu, maka tempat pertamanya adalah otak. Baik. Jadi kalau kita pening macam migrain berpanjangan, pergi hospital, doktor kata tak ada migrain, tak ada sakit kepala, tak ada apa-apa penyakit, dah pergi 2-3 orang dah, maka tuan-tuan boleh mandi dengan mandian bidara ikhtiar syifa ini, ataupun tuan dan kemudian sapukan dengan minyak bidara ikhtiar syifa ini di bahagian kepala, maka insya-Allah mudah-mudahan memberikan kesembuhan. Boleh tengok kalau ada gangguan, maka nampaklah tindak balasnya. Kalau dia gangguan tu baru-baru nak ganggu dan sebagainya, dia akan hilang dalam beberapa hari. Kalau kuat, ambil masa sedikit, konsisten guna, insya-Allah diberikan kesembuhan. Kemudian yang ketiganya adalah sakit yang kita rasa, maknanya apa-apa sahaja jenis penyakit yang kita rasa, tetapi doktor tak boleh sahkan ataupun tak boleh identify penyakit apa itu. Doktor kata tak ada penyakit, kita ada sakit dalam perut, sakit di bahagian lutut dan sebagainya. Pergi hospital, doktor kata masalah saraf okey, otot okey, darah okey, gula semua okey, tak ada masalah. Bila yang demikian, maka penyakit-penyakit yang tidak boleh dikesan oleh doktor, sebahagian besarnya adalah mungkin adanya tanda-tanda, mungkin adanya gangguan. Kemudian yang keempat adalah kesan lebam. Kesan lebam pada peha, pada betis, pada lengan. Maknanya kita bangun tidur, biasanya kita nampak ada merah ataupun biru. Biasanya nampaklah kesan merah ataupun biru pada bahagian betis kita, bertumpuk-tumpuk di tempat tertentu, ataupun memanjang, ataupun seperti digigit dan seumpamanya. Itu lazimnya adalah gangguan jin. Dia nak ganggu masuk dalam badan kita, tak boleh. Maka saat kita tidur, digigit-gigit bahagian-bahagian anggota badan kita tertentu, menyebabkan timbullah kesan lebam pada badan. Baik. Kemudian yang kelima adalah cepat marah ataupun benci ataupun emosinya berubah-ubah ataupun panas baran tanpa sebab. Maknanya sebelum ni kalau daripada kecil lagi memang sikap panas baran, itu lain lah. Tapi maknanya dalam sesuatu waktu tiba-tiba kita perasan sikap kita atau sikap seseorang itu berubah, jadi emosi, jadi benda kecil je nak bergaduh, benda kecil kita banyak terima. Saya hampir setiap hari saya tak sempat nak jawab call ataupun jawab WhatsApp tuan-tuan semua orang. Ustaz, masalah saya ni, isteri saya dulu, suami saya lembut sangat Ustaz, tiba-tiba dalam sejak daripada tahun lepas daripada satu kes dia berhenti kerja tu, dia diberhentikan kerja, dia jadi panas baran sangat, asal bertegur je nak bercerai, asal bergaduh je nak bercerai. Jadi kadang-kadang ini semua adalah datangnya anasir-anasir sihir ataupun gangguan. Dan bila kita suruh tanya, pernah pergi pusat rawatan? Pernah. Apa kata perawat? Memang ada dihantar sihir dan sebagainya. Maka lazimnya memanglah kalau sikap itu tiba-tiba berubah, maka adanya anasir-anasir gangguan ataupun tanda gangguan. Kemudian yang keenam adalah nampak bayangan kelibat atau terdengar sesuatu. Maknanya kita dalam rumah nampak ada benda bergerak, ada benda mengikut kita dan sebagainya.
Ataupun kita terdengar sesuatu bisikan, kita terdengar yang ketujuh, maknanya kita terdengar sesuatu bisikan, dengar orang memanggil-manggil, dengan orang bercakap-cakap, dengar sesuatu bunyi atau dengan suatu bunyi, dengar bunyi guli, dengar bunyi air, dengar bunyi orang bergendang-gendang. Tempat saya kerja dulu 4 tahun yang lepas, bila saya duduk kat office, dia mengetuk-ketuk dia, dinding, bunyi bertumbuk-tumbuk kat dinding tu. Waktu saya masuk kerja pada waktu saya balik daripada Mesir 2014, di satu company, dia ada 3 tingkat bangunan dia. Tingkat 3 tak ada orang duduk. Pernah awalnya ada, kemudian tak ada orang berani duduk sebab kata staf-staf kat situ keras. Jadi saya pun pergi. Kali pertama saya tidur, sakit kepala saya. Bukan sakit saja, mimpi mengeri-ngeri, menakut-nakutkan. Kemudian saya kata saya nak portable, kita beli portable yang pasang audio MP3 itu. Kemudian saya pasang surah Al-Baqarah, pasang switch plug, tak tutup 24 jam, repeat saja surah Al-Baqarah tu selama 7 hari. Kemudian baru saya buat pagar sikit pejabat itu. Kemudian saya duduk, maksudnya saya mendiami lah tingkat 3 tu. Kemudian Alhamdulillah, bila saya duduk, ada staf-staf kawan-kawan lain pun pakak naik dan sebagainya. Alhamdulillah, mula didiami. Baiklah, pernah satu masa kawan satu office tu panggil. Dia panggil, dia kata bilik pintu bergerak-gerak di office. Saya pun pergi. Bila saya pergi, saya kata tak ada. Saya kata mungkin ada, orang kata sliding tak tutup dan sebagainya. Bila saya pergi, tengok sekeliling dulu, tingkap, sliding dan sebagainya, semua elok tutup. Pergi depan pintu bilik tu, buka tutup depan saya. Saya pun kata main kasar. Kemudian kita ambil air dan reja-reja sikit. Kita kata keluarlah. Kalau ada siapa-siapa yang cuba nak mengacau lagi, keluar dan ambil air reja-reja. Alhamdulillah lah, baik. Jadi maknanya, sama ada di office, di tempat makan, di tempat kerja, di rumah dan sebagainya, kalau ada lintasan ataupun terdengar bunyi-bunyi yang pelik-pelik itu adalah tanda gangguan. Kemudian yang ke-8 adalah melihat haiwan berbisa, seperti lihat ular, kalajengking, lipan dan seumpamanya. Dan kadang-kadang kita lihat itu berulang-ulang. Maknanya kita masuk dalam rumah, kejap-kejap jumpa lipan. Duduk dalam sebulan lagi, jumpa lagi. Duduk 2 bulan lagi, jumpa lagi. Berulang-ulang nampak binatang berbisa itu, lazimnya ada anasir, kemungkinannya adanya anasir gangguan lah. Kemudian mimpi melihat haiwan berbisa, sama juga macam tadi. Yang tadi maknanya kita nampak dalam keadaan sedar, yang kemudiannya adalah kita mimpi. Maknanya kita mimpi lihat ular. Lazimnya kalau mimpi berkait dengan gangguan ni, kita mimpi ular tu kejar nak patuk kita, lipan tu datang nak gigit dekat kita lah, maknanya datang kepada tubuh kita. Kalau mimpi dia lari, maknanya tanda mungkin kita terselamat daripada orang yang cuba mensihirkan kita. Tapi kalau binatang tu mendekati kita, maknanya anasir, benda itu cuba nak mengganggu kita, termasuklah kalajengking dan lain-lain binatang yang berbisa. Kemudian antara tanda gangguan lain adalah mimpi benda-benda yang menakutkan, seperti mimpi di tempat kotor, di tempat pembuangan sampah, mimpi di tanah kubur, mimpi membunuh orang, mimpi dibunuh orang, mimpi bawa kepala mayat dan seumpamanya, maka ia adalah tanda-tanda gangguan juga. Kemudian apa dia lagi? Ini saya jawab pertanyaan Nurul Huda tadi, mimpi-mimpi. Kemudian mimpi, bukan mimpi, maknanya bau, terhidu bau busuk, seperti bau kemenyan, bau darah, bau bangkai, dan kemudian kadang-kadang berselang sedih, kadang-kadang timbul bau wangi. Maka itu adanya benda-benda yang tidak baiklah, ataupun makhluk halus. Kan kadang-kadang kalau kita pergi tempat keras, tiba-tiba bau macam darah, kemudian bau wangi pula macam bedak sejuk, kemudian bau bangkai pula, kemudian bau mayat pula, kemudian bau kemenyan. Kan menakutkan kalau saya cerita begitu itu. Jadi saya tak naklah cerita-cerita menakutkan. Tak ada apa-apa tuan-tuan, jin ni kita tak perlu takut. Allah di sisi kita. Kata Allah Subhanahu Wa Taala bahawa aku berada lebih dekat daripada urat leher. Waktu saya belajar ilmu perubatan Islam dulu, waktu sekolah menengah, saya letak ayat tu dalam surah Al-Kahf itu, surah Kahf itu sebagai ayat yang menguatkan akidah saya. Maknanya di mana-mana sahaja kamu berada, ingat bahawa Allah lebih dekat daripada urat leher kita.
Okey, kemudian yang ke-12 adalah sering ditindih atau dihempap ketika tidur. Walaupun ada pendapat dalam perubatan moden mengistilahkan paralysis dan sebagainya, maka di dalam ilmu Islam lazimnya ditindih atau dihempap ketika tidur itu adalah maknanya dihempap oleh jin lah, menyebabkan bila kita ditindih ataupun dihempap tadi, kita tak boleh nak bergerak, kita bercakap orang tak dengar, suara kita tak berbunyi, mulutnya macam bergerak, kita rasa tangan tak boleh nak angkat, kaki tak boleh nak angkat, maka ini adalah lazimnya tanda gangguan. Tapi kalau sekali je, contoh kita balik kampung, kemudian kita pun lama bercuti kat kampung 3 minggu, kita balik kat rumah kita, buka pintu terus tidur, kemudian kena hempap. Kalau sekali saja, mungkin kebetulan sahaja, maknanya bukan gangguan. Gangguan juga, tetapi bukan berbentuk serangan ataupun berhajat kepada kita seperti sihir. Cuma dia kebetulan macam mana? Kita masuk rumah tak baca bismillah, kita balik rumah lama 2 minggu, balik kampung 3 minggu, ataupun outstation pergi luar negara 2-3 minggu, sebulan 2 bulan, balik rumah penat, kita buka lampu, buka pintu bilik, terus tidur. Waktu tu jin tu menumpang kat rumah kita, dah tak ada orang nak duduk, dia pun tumbang duduk, kita pun hampap dia. Bila kita berguling atau bergerak, maka dia pun dah boleh keluar, dah terlepas, maka dia pun kata, tadi kau hempap aku, sekarang aku hempap engkau pula. Nah, sama-sama rasa. Maka itu kadang-kadang tindak balas spontan daripada jin. Tapi kalau berulang-ulang, lazimnya ia bukan perbuatan yang spontan atau normal daripada jin, tetapi ianya adalah wujudnya anasir gangguan ataupun sihir. Baik, kemudiannya mimpi bayi ataupun menyusukan bayi atau mendukung bayi atau orang kata mengambil bayi atau diberikan bayi dan sebagainya, lazimnya ia simbolik dikaitkan dengan saka. Tak mengapalah tuan-tuan, saka ke sihir ke santau ke apa, bagi kita ia bukan menjadi perbahasan. Yang penting bila ada gangguan, maka perlu dirawat, kalau mimpikan bayi dan sebagainya berulang-ulang, lazimnya ia adalah kaitan dengan gangguan. Kemudian ketawa ataupun menangis ketika tidur, waktu tidur, ketawa seorang-seorang atau menangis teresak-esak seorang-seorang, ini juga adalah tanda gangguan ataupun terjaga. Ada seorang tu saya kenal dalam keluarga, saya kenal jugalah, saya kenal ada pertalian darah dengan keluarga jugalah, orang kata pertalian apa, sabit. Kalau dia tidur malam, maka dia bangun, sekarang dah baik dah, ini kita cerita 70 tahun dulu yang saya kenal. Dia bangun malam, dia tidur, bila dia dalam keadaan tidur, dia terjaga. Kemudian dia pergi tepuk dinding, suami isteri dia tanya, abang buat apa tu? Dia cakap tangkap lipas, tidur. Kemudian dia pergi baring balik. Ada masa dia pergi buka pintu bilik pukul 4 pagi, buka pintu bilik, buka pintu rumah, buka pintu utama rumah. Isteri dia terjagalah, tanya dia, abang buat apa tu? Tengok budak-budak sekolah pukul 4 pagi. Dan banyak sekali keadaan-keadaan bila dia mimpi, maka dia terjaga, maka memang adanya tanda-tanda gangguan. Kemudian gigi berlaka ketika tidur, saya nak buat tak reti, bunyilah bunyi maknanya macam dilagakan gigi. Tapi kalau kita lagakan gigi kita, dia macam tak bunyi sangat. Tapi kalau orang tu tengah tidur, bunyi krik krik krik, dia bunyi gigi berlaga atau berselisih ketika tidur, itu sangat-sangat dikaitkan dengan orang yang ada tanda gangguan. Baik. Kemudian antara lain adalah sakit dada ataupun gelisah ataupun sakit perut yang berterusan, yang tidak dikesan oleh doktor, maknanya sakit dalam mana, mana ada orang tak boleh makan, muntah, muntah, macam tu. Kemudian antara lain adalah bersifat ataupun berubah sikapnya tiba-tiba kepada pasangan. Ini lazimnya adalah sihir pemisah, menyebabkan dia mudah marah pada pasangan, mudah benci pada pasangan tu, tak balik rumah, tiba-tiba berubah tak balik rumah. Kenal dengan seseorang, tak balik rumah. Banyak sekali lah kita bila tanya ni, kenapa suami tiba-tiba jadi macam ni, dia kata dia asalnya saya kenal dengan seseorang, bila dah kenal, memang ada orang yang secara semula jadi kenal seseorang perempuan, jatuh cinta dengan orang tu, kemudian dia curang dengan isteri dia dan tinggalkan. Tapi kadang-kadang manusia ni ada juga boleh bicara, boleh berbincang, boleh dia tanya. Tapi kalau orang yang macam terkena sihir, maka dia tak balik, maka pantang ditanya, tak boleh tanya. Kau tanya kan cerai, maknanya tak boleh dibincangkan langsung.
emosinya dikawal oleh gangguan jin itu. Jadi kalau kita pernah tulis tentang sihir pemisah itu lebih 1 juta, 1.2 juta view dan hampir 10,000 komen, sampaikan saya pun off posting tu sebab banyak sangat pertanyaan-pertanyaan. Tim saya kata tak banyak sangat tanya, kita tak boleh nak jawab. Jadi kadang-kadang kita jawab dalam live macam ni lah, kita kongsikan. Dan ini banyak berlaku. Sebab apa tuan-tuan yang dirahmati Allah? Kalau kita search dalam Google, kalau kita search dalam YouTube, banyak dijual minyak pengasih, minyak penunduk, ditulis minyak kebal, minyak aura dan sebagainya, untuk menundukkan pasangan, untuk membuatkan pasangan dengan kata. Hakikatnya minyak itu didampingi perantaraan jin. Maka bila dicalik minyak isu seperti minyak buluh perindu, minyak cenuai kita, saya pernah tengok buluh perindu, cenuai semua saya pernah tengok. Bila dicalikkan cenuai itu pada badan, maka orang kata tunduklah dia pada orang yang mencalikkannya itu. Kalau orang tu orang bujang, maka jatuh cinta dan menjadi gila lah dia kepada si yang mencalik, lelaki ke perempuan yang calikkan pada badan dia itu, sampai tak dengar cakap keluarga, sampai tak dengar cakap mak sendiri, sampai dah tak pedulikan. Ada orang yang berlaku ni tuan-tuan, bukan orang muda, umur je dah 5-60 dah, nak orang kata dah ada cucu dah. Kontak saya, ustaz, kami ni ustaz, anak-anak dah ada cucu dekat 10 orang dah ustaz, tiba-tiba berubah nak bercerai dan sebagainya. Hairan betul. Jadi bila tengok-tengok, ada punca tanda gangguan. Bila ada tanda gangguan, kita tanya lagi kisah, rupanya ada lagi berkaitan dengan suka pada orang gaji dan sebagainya, macam-macam lah. Jadi maknanya kita berhati-hatilah kalau adanya kalau tiba-tiba pasangan kita berubah sikap, tiba-tiba yang kita perasan dulu dia lemah lembut, boleh bincang, tiba-tiba berubah, tuan-tuan ikhtiarkanlah gunakan minyak bidara kita, mandian bidara kita, ataupun ambil jus bidara ni, tuang je bagi minum, buat suplemen. Kalau orang tak ada gangguan, tuan-tuan senang je, dia tak minum ni. Dia tak minum sebab dia tahu, dia tolak, dia cakap lupa, tak apalah nanti dulu, kemudian suruh lagi minggu depan, cuba tengok. Kemudian kalau dia tak minum juga, tanya, abang kenapa abang tak nak minum ni, kenapa abang tak nak minum ni benda ni. Kalau tiba-tiba dia tengok dengan pandangan mata yang tajam, ada gangguan lah tu. Sebab jin tidak suka bahan-bahan yang diruqyahkan. Dia tahu bagaimana ayat yang dibacakan, dia tahu siapa yang membacakan, dia tahu bila kena pada tubuhnya maka sakit dia. Baik. Sebab tu alhamdulillah kita ada ramai customer kita sekarang tak ada stok, tuan-tuan, minta maaf, banyak kita bukan tak ada stok, kita berhadapan dengan isu coronavirus ataupun COVID-19 dan kita kehabisan stok botol. Kita dapat capnya, kita masih tak terima daripada apa yang kita order daripada pembekal, sebab banyak pembekal pun biasalah botol dibuat daripada China dan sebagainya. Jadi ini isu yang kita sedang hadapi sekarang, dan kita sedang seminggu ni kita sedang bincang macam-macam cari alternatif. Adalah kita jumpa untuk cover dan sebagainya. Kita harap hari Khamis ni insya-Allah dapat kembali stok. Jadi mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kami di Ikhtiar Syifa. Sama juga kawan-kawan bisnes lain dan sebagainya menghadapi gangguan dalam bekalan bahan-bahan mentah yang dapat daripada China ni untuk memprosesan produk. Baik. Kemudian antara lain tanda gangguan adalah susah tidur ataupun rimas, ataupun sering terjaga, kejap-kejap terjaga ataupun susah tidur, payah betul nak tidur baik. Kemudian antara lain panas ataupun rasa bergerak di sesuatu tempat. Maknanya kita rasa bergerak-gerak je kat bahu kita, kita rasa bergerak-gerak kat pinggang kita, kita rasa bergerak-gerak je dalam perut kita, atas belakang kita, ataupun kita rasa panas di suatu tempat, rasa panas je atas bahu ni, petang rasa panas je, petang rasa panas je, maka itu adalah tanda gangguan. Berapa dah? 18 ke 19 saya cerita lebih kurang itu tanda-tanda gangguan. Ada beberapa lagi tanda-tanda yang kecil tapi tak mengapalah kita kira itu sebagai tanda-tanda utama yang mana kalau ada berlaku pada diri ataupun pada pasangan kita, eloklah diikhtiarkan dengan cara kita scan. Bagaimana nak scan? Puan-puan boleh guna mandian bidara ini, boleh guna dengan minyak bidara ini, boleh minum untuk diri sendiri, boleh minum atau untuk pendiri diri saja, boleh minum dengan jus kurubi ini. InsyaAllah boleh tengoklah tindak balasnya macam mana. Kalau dia ringan, InsyaAllah dia hilang terus.
lakukan dalam beberapa hari kalau dia kuat ambil masa sedikit. Konsepnya banyak orang tanya, Ustaz, kita nak pergi pusat rawatan terus pun boleh sangat kita digalakkan. Cuma kadang-kadang cabaran nak tunggu datang pusat rawatan tu tak datang-datang. Yang kedua, bila datang pusat rawatan bukan dengan sekali rawat terus sembuh. Tak ada orang boleh jamin. Kami di Darussalam pun tak boleh jamin juga. Saya di Kiari Syifa pun kita jual produk pun tak boleh jamin juga tuan-tuan makan sekali habis ataupun baik. Konsepnya, bila kita lemahkan jin dalam badan dengan kita minum jus, dengan kita mandi bidara, dengan kita sapu minyak, maka dia makin terbakar, dia makin luka, dia makin sakit. Makin dia lemah, maka roh kita makin kuat. Asalnya Allah bagi jasad ini tempat untuk roh kita menumpang. Tetapi bila ada jin-jin jahat yang berhajat ataupun dipaksa, disuruh dan sebagainya untuk ganggu dalam badan kita, maka mereka cuba mengawal tubuh kita masuk ke dalam badan kita. Jadi bila mereka masuk roh kita, bila dia masuk, kalau kita kuat dia tak boleh masuk. Tapi ada waktu kita lemah. Bila kita lemah, itulah maka dia kacau kita. Jadi bila kita lemah, bila dia makin kuat, bila kita lemah, dia kuat. Dia makin kuat, kita pun makin lemah. Dia berkadang macam itulah. Jadi dengan kita lemahkan dia hari-hari, sakitkan dia, lukakan dia, insya-Allah kita jadi makin kuat dan dia pun tinggalkan badan kita. Baik. Kemudian okey, nak menjawab juga persoalan berkenaan dengan minyak bidara ini. Ada orang tanya tadi, saya share juga di sini tentang minyak bidara ikhtar syifat ini. Adakah boleh minyak bidara ini disapu ketika mana kita menunaikan dalam perbuatan dalam ihram dan menunaikan umrah? Maka hukumnya boleh. Menggunakan bahan yang bersifat wangi atau mempunyai pewangi ketika mana menunaikan umrah adalah dilarang dan kena bayar dam. Tetapi kalau kita guna bahan yang tidak wangi, seperti kita guna minyak urut, minyak angin yang tidak wangi dan tidak ada pewangi, maka dibolehkan. Jadi macam minyak bidara kita, dia tidak ada sebarang alkohol, dia tidak ada sebarang pewangi, dan dia juga bukan bersifat wangian. Jadi memang ada bau, tapi dia bukan bau asli. Maknanya bau bidara. Dan bau itu bila disapu pada kulit, dia pun hilang. Ada pun kalau pewangi, bila disapu maka lama baunya. Dan kalau diguna dengan apa-apa barang pun, kalau digunakan waktu ihram itu untuk niat ambil wangian atau baunya, haram juga, tak boleh juga hukumnya. Jadi oleh kerana tidak ada alkohol, tidak ada pewangi dan tidak bersifat wangi, maka dia dibolehkan sama seperti gunaan minyak biasa atau minyak suplemen lain yang tidak ada unsur wangi ataupun sifat pewangi. Maka boleh digunakan. Lagi-lagi kita guna untuk kesihatan, atas tujuan kesihatan, tidak ada masalah insya-Allah. Dan dia tentulah halal digunakan. Jadi kalau kita guna macam, kan ada setengah tempat kita tak jual lah macam perfume bidara. Jadi kalau macam perfume bidara, aromaterapi bidara, kalau nama dah aroma, memang kalau nama dah minyak aroma, maka dia memang bersifat pewangi lah. Dia ada fragrance, dia ada pewangi. Kita tak ada pewangi. Kita semua produk kita tak ada pewangi sebab kita guna untuk kesihatan, bukan kita guna untuk kosmetik, untuk suka-suka. Kotak tanaman kita adalah ruqyah. Tak ruqyah, produk ni kita tak keluar di pasaran. Jadi kalau kita guna macam perfume atau minyak wangi bidara itu tidak boleh lah ketika mana kita menunaikan umrah. Baik. Kemudian banyak bersing bunyi daripada maaf ya, saya tengok ada banyak soalan-soalan. Semoga dikurniakan kesihatan pada Datuk. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Soalan daripada okey, saya ambil juga soalan yang ditanya di sini daripada Hatim. Bagaimana untuk menguruskan emas tinggalan waris yang didapati mempunyai penunggu didampingi jin agar ditanam di bawah laut, dilebur dan dibentuk dalam bentuk berazat terdapat kaedah yang lain. Baik. Kalau bahan itu bahan-bahan yang orang kata replika, benda pedang, kuih dan sebagainya, besi dan sebagainya, benda-benda yang orang kata tidak ada nilai material atau dunia yang besar, maka boleh dibakar. Tetapi sebelum dibakar tu, tuan-tuan jangan bakar sendiri. Kalau memang dikatakan oleh mu'alij atau perawat ianya ada kaitan dengan gangguan, ataupun bahan itu memanglah, contohnya mak ayah kita dulu pernah terlibat dalam bomoh, mengurut, bidan dan sebagainya, atau diberikan oleh seorang, dijadikan sebagai tangkal kepada dia, maka dia sudah jadi alat yang ada pendampingan dengan jin. Hantar ke pusat rawatan atau bagi kepada perawat mu'alij, maka ditawarkan dulu sihir itu.
Dan kalau kita tak nak guna, barulah boleh dilupus dengan cara dibakar ataupun ditanam pun boleh, tetapi tidak digalakkan dibuat sendiri oleh anak-anak dan sebagainya, sebab bimbang kalau sihir itu tidak dibatalkan dahulu, maka mengamuk-ngamuk dan dikacau pula orang yang melakukan upacara tadi. Tapi kalau emas janganlah ditanam. Kalau emas jangan ditanam, jangan dibuang ke laut. Tuan-tuan tak nak bagi kat saya, tak apa, post kat Ikhtiar Syifa ni, kami tolong tanggung bayaran post, tak apa. Kalau emas tak ada masalah. Emas tak ada masalah, tuan-tuan boleh tawarkan dia tawarkan dia hantar ke pusat rawatan, tawarkan dia punya ni lah, maknanya masuk tawar tu kita panggil majlis tawar lah, maknanya tawar barang pusaka dan sebagainya, barang tinggalan. Tapi maknanya kita batalkan sihir itu, kemudian gunalah emas tu seperti biasa. Kalau tuan-tuan rasa tak selesa lagi, maknanya bolehlah nak bentuk luntur dengan bentuk lain kemudian jual. Ataupun tuan-tuan standby spray ni, nak guna emas tu spray, tak ada masalah. Yang pentingnya adalah dibatalkan sihir itu. Jin tidak duduk pada emas tu. Apa pedah dia duduk pada emas tu? Dia adalah barang simbolik. Bila dibatalkan sihir, maka berpisah dia dengan simbolik tadi, selesailah. Walaupun tak ada emas tadi, walaupun tak ada keris tadi, dia tetap boleh ganggu kita kalau dia nak ganggu kita. Maka sebab itu bukan dia utamakan adalah buang barang ataupun rawat pada barang, diutamakan pada orang tu dulu. Sama juga kami bila orang tanya, Ustaz, saya ada gangguan kat rumah, saya nak guna spray je, tak nak guna bidara, mandi bidara dan sebagainya, saya nak spray rumah. Jin kadang-kadang dia bukan nak kepada rumah, melainkan kita memang ambil rumah dalam hutan, buat dengan tidak bersopan, atau kita beli rumah yang ditinggalkan oleh orang kata orang non-Muslim yang ada aktiviti pemujaan dan sebagainya, yang memang jin berhajat kepada situ. Tapi kalau jin berhajat seperti saka dan sihir berhajat kepada kita, duduk kat luar rumah pun dia ganggu juga. Jadi ini yang kita kena orang kata cerah pandangan kita lah, insya-Allah. Okay, Zul Selasih dia tag kawan dia Habibah Danish dengan pandangan terima kasih. Ridwan Redha Darwiyani terima kasih juga. Termizi terima kasih. Mengapa saya setiap malam susah nak tidur, gelisah-gelisah? Tuan Syahri, kalau kita gelisah-gelisah setiap kali nak tidur, tak senang duduk, gelisah dalam dada, terdebar-debar dan sebagainya, saya sarankan tuan cubalah guna dengan mandian bidara Ikhtiar Syifa ini, mandi dalam 7 hari dan tengok ada sapu minyak ketika nak tidur tu, insya-Allah kalau ada simptom gangguan, insya-Allah dia baik. Kadang-kadang jin tu bukan sebab orang sihir ataupun saka pada kita, tapi ada jin tersesat mengikut dalam rumah kita, ataupun contohlah orang sebelah rumah kita ada gangguan dan sebagainya, ada ataupun lagi-lagi kalau jenis ada bidan sebelah rumah dan sebagainya, tempiasnya datang kepada kita, mengganggu juga kita. Jadi dengan kita mandi semua tadi, insya-Allah baik. Bunyi apa berdesing? Saya difahamkan bunyi berdesing. Sebentar ya. Saya tidak pasti apa bunyinya berdesing tu. Sebab kat sini tenang je, mungkin jin yang cuba mengganggu. Tak apalah, jin nak berdesing-berdesing lah, kita spray kat sini. Baik tuan-tuan, banyak soalan kat sini pula. Soalan yang terkumpul ni pun saya cuba ambil sedikit lagi tuan-tuan 10 minit. Saya ambil soalan satu ni last yang tanya dalam komen, daripada Ebo Walbasa. Macam mana nak hilang gangguan yang sudah sebati dalam badan 15 tahun, sudah berubat tapi gangguan malah datang lagi teruk? Baik, tidak ada jawapan yang kita boleh bagi secara exactly. Yang bagi sebagai kata pemutus, kamu guna kaedah ni maka sembuh. Allah sahaja yang tahu sembuh tu. Allah sahaja boleh mengizinkan dengan sebarang asbab kita buat perubatan, maka menyembuhkan kita. Kenapa gangguan lagi teruk? Boleh jadi keadaan sebab orang yang menghantar sihir itu mengulangi dengan cara yang lagi kuat. Tapi lazimnya gangguan ini lagi teruk bila kita tersilap langkah dalam buat rawatan. Yang selalu saya pesan, jangan sesekali berjumpa dengan bomoh atau menggunakan rawatan yang perawatnya menggunakan pendampingan jin. Sebabnya bila kita pergi kepada seorang perawat yang guna jin, maka jin dia tadi datang jaga tubuh kita. Dihalaukan jin yang ganggu tubuh kita tadi untuk sementara. Bila halau, maka oleh kerana jin tadi yang kacau kita, jin bomoh tadi atau perawat tadi yang duduk jaga tubuh kita, maka halau, maka si bomoh yang tukang asar menyihir kita atau penyihir kita hantar jin yang lagi besar. Jangan besar untuk lawan jin bomoh yang kita pergi berubat tadi. Maka balik jin bomoh lagi, kita lagi sakit, kita jumpa bomoh lain, berulang macam tu juga. Sifat jin ataupun syaitan bila berhadapan dengan ruqyah dan ayat Al-Quran, dia tidak berdendam dengan ayat Al-Quran. Dia tidak mampu melawan, maka dia melarikan diri.
Tapi kalau sifat jin bertentangan dengan jin yang lagi besar, maka sifatnya seperti manusia, melawan manusia, berdendam, marah, balas dendam dan sebagainya. Kita, contoh, kita accident ataupun kita terlanggar akar kayu rebah. Siapa kita nak balas dendam? Takkan kita nak balas dendam kat Tuhan? Takkan kita nak maafkan Tuhan? Kita tak buat macam tu. Atau kita ditimpa musibah, jatuh tiba-tiba dan sebagainya, luka tiba-tiba berdarah, kaki kita terkena pisau tengah-tengah hidup, terpotong jari. Kita tengah buat kerja orang kata rumah dan sebagainya, terpotong buat pegang mesin gerudi dan sebagainya, kena luka, tembus jari, putus urat dan sebagainya. Adakah kita marahkan Tuhan? Kita tak marahkan Tuhan. Kita istighfar dan sebagainya. Ketika mana kita perbuatan tadi asbab orang yang tikam kita, rosakkan, lukakan kita, tentu kita marah dan boleh membuatkan kita rasa nak balas dendam. Maka begitu juga jin ketika berhadapan dengan ayat Allah, ruqyah dan sebagainya, dia kecut diri, dia takut, dia terbakar dan sebagainya, dalam keadaan dia tidak boleh lawan ayat Allah. Cuma dia nak bertahan ketat dalam keadaan dia sakit, atau dia tinggalkan pada apa sakit. Soal dia datang semula selepas tu, bila mana kita tidak beramal atau tidak ada pendinding diri, sama juga dengan bomoh pun macam tu juga. Tapi kalau kita gunakan ruqyah, yang datang tu mungkin jin yang sama. Mungkin juga jin tu bertaubat, Allah berikan hidayah dan masuk Islam, dia tak ganggu kita lagi. Tapi kalau kita kan guna bomoh, confirm jin tu tak bertaubat. Dia panggil geng dia, lagi ramai kacau kita, lagi teruk sakit kita. Cuma memanglah perkara yang sukar kita lalui. Dalam keadaan kita sakit, orang kata berubat jumpa orang ni, berubat jumpa orang ni, kita pergi ke mana saja. Jadi kita menyesali dan bertaubat atas benda yang lepas-lepas. Lepas ni kalau kita berubat, jumpa yang pelik-pelik, baca jampi mentera yang tidak difahami, minta benda-benda kotor, berubat dalam keadaan tidak jaga aurat, tidak baca Al-Quran dan sebagainya, maka kita ketepikan kaedah yang salah itu. Selalu saya pesan, sekali kita berubat tempat salah, sakit yang boleh sembuh dalam bentuk sekejap, dalam tempoh sekejap, menjadi berkali-kali ganda ataupun berpuluh tahun lamanya. Sebab apa? Sebab jin balas dendam dengan jin-jin yang pernah cuba mengawal diri kita tadi. Jadi yang lepas tu lepas, yang akan datang pastikan berubat dengan kaedah perubatan. Sekiranya puan telah lama terganggu ataupun tuan saya lupa nama tadi, maka saya sure gunalah full set mandian bidara kita Syifa, jus kita ini sebagai suplemen. Kita dapati sangat-sangat ramai, alhamdulillah, Allah berikan kekuatan dan kebaikan. Kita ada ribuan mereka-mereka yang konsisten repeat order setahun, 8 bulan, bagi feedback pada kita. Tadi tengah duk menulis, tadi ada orang bagi feedback, saya perasan dalam WhatsApp, alhamdulillah Ustaz, dengan berkat spray dan zikir Allah bagi gini-gini. Tak apalah, kita syukur, alhamdulillah sangat-sangat. Walaupun kita tak pernah lah buat testimoni, tunjuk gambar customer, orang beli tunjuk gambar, tak pernah dan sebagainya. Ataupun kita buat rawatan sambil buat live untuk iklan produk kita, tak. Kita sangat jaga privacy mereka-mereka yang ada gangguan ini. Tapi dengan berkat kita ruqyah di pusat rawatan selama beberapa hari, bergilir ruqyahnya dan semua bahan dengan kaedah dan juga niat kita yang baik, alhamdulillah Allah permudahkan kesembuhan. Perempuan konsisten dan tengok, bila kita guna, kita nampak kesannya, nampak ada Ustaz mula-mula ni sakit, tapi alhamdulillah esok makin ringan. Itulah proses. Bukan senang mandi sebotol, tuang sebotol terus atas kepala, sembuh terus. Tak gitu. Allah tak bagi semudah itu. Kadang-kadang Allah boleh bagi, tapi maknanya ajaib lah satu-satu produk. Jadi saya pun tak janji ajaib itu, tapi apa yang kita buat adalah kita jamin dengan ruqyahnya, dengan formulanya, mengikut ilmu restu daripada Tuan Guru Datuk Ismail Kamuh dan sebagainya, dan telah banyak memberi kelebihan ataupun kesembuhan pada mereka yang ada masalah gangguan. Jadi cubalah, kalau tak cuba kita nak cakap macam mana Puan-puan cuba insya-Allah. Dan jangan lupa tuan-tuan, bulan ini juga adalah bulan terakhir kita bagi promosi 10% untuk mereka yang beli 130 dan ke atas ataupun 3 botol ke atas lah. Dia ada set pendidih diri untuk pagar rumah, untuk full set rawatan dan sebagainya. Dan bulan 3 ini kita dah kembali kepada harga normal dan kita buka package dropship. Setelah 3 tahun kita tak pernah buka, kali ni kita buka, tapi kita still HQ yang postkan kita akan tanggung. Kalau pecah kita tak ada cakap banyak, memang kita terus replace, post baru balik dan sebagainya, sebab kita nak bantu untuk tuan-tuan, bukan kita berniaga semata-mata. Saya juga menumbuhkan ikhtiar Syifa ini atas pesan Datuk, maknanya kalau orang sembuh, itulah keseronokan ataupun kejayaan bagi kita. Baik,
Panjang dah tuan-tuan, saya soalan terus kumpul ni saya akan bawa pada minggu depan. Saya ambil satu soalan lagi daripada Puan Mardiyah Penang. Kalau baby asyik mengamuk dan menangis tengah malam, adakah dia terkena gangguan? Kalau dia bukan sebab sakit perut, kalau dia bukan sebab semut gigit dan sebagainya, kemudian berulang-ulang, maknanya hampir setiap malam, malam-malam mengamuk, malam-malam nangis, malam-malam terbiak mata, tak boleh tidur, itu tanda baby itu adanya gangguan ataupun adanya gangguan di dalam rumah. Dan soalan yang kelima sebagai soalan yang terakhir daripada Ayumi Hani. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, apakah benar jika seorang itu ada saka dalamnya, dia akan didorong melakukan perkara-perkara yang melanggar hukum, umpamanya melakukan zina dengan beberapa orang lelaki walaupun dia sebenarnya bergelar seorang isteri? Bolehkah Ustaz beri pencerahan? Baik. Mana-mana orang yang kena gangguan, sama ada saka, sihir dan seumpamanya, memanglah bila jin ganggu, maka makin lemahlah rohani kita, makin lemahlah kekuatan badan kita, nak solat malah, nak baca Quran mana, secara tidak langsung menyebabkan iman kita pun lemah. Cuma kalau seperti didatangkan perasaan, maknanya kita kena gangguan, kemudian datang perasaan, kita punya nafsu tu orang kata bergelora, tak boleh tengok lelaki macam nak buat hubungan kelamin ataupun buat hubungan seks ataupun nak berzina dengan sesuatu lelaki, dia memang boleh berlaku. Itulah artinya sihir seseorang yang nak merosakkan pandangan, nak merosakkan hubungan, sihir pemisah yang nak merosakkan suami isteri itu, ataupun maknanya adanya orang yang berhajat kepada dia, maknanya dia tak boleh dengan orang ni, tak boleh lupa dan sebagainya, ataupun dia nak dirosakkan rumah tangga itu. Secara tidak langsung memang akan menyebabkan amalan ataupun rohani, roh seseorang itu lemah, menyebabkan dia malah beribadah. Kemudiannya secara tidak langsung lah, kalau dah malah beribadah, melakukan dosa. Tapi kalau secara orang kata ada subjek tertentu, maknanya dia ni bila lepas kena gangguan ni, macam nak jumpa, macam disebutkan oleh puan ni, nak zina dengan beberapa orang lelaki walaupun dia sebenarnya isteri, maknanya perasaan dia jadi tak nak, maknanya biasanya kes macam ni dia tak nak bersama dengan suami dia memang tak layan suami dia, kemudian dia berhajat kepada lelaki-lelaki lain, maka lazimnya ia dikaitkan dengan gangguan yang memang berhajat kepada tu lah. Jadi kena buat rawatan. Kita pernah temu macam-macam orang, bila kita berubat dia tarik baju dan sebagainya, jin dia macam orang kata gila kelamin lah ataupun gila seks kita kata. Apapun, mudah-mudahan insya-Allah Allah permudahkan keadaan ini pada orang yang terkena gangguan ini. Puan-puan boleh mandi, boleh sapu minyak bidara, boleh guna jus kurubi ini, insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Saya banyak orang tanya, Ustaz kita buat rawatan di Ikhtiar Syifa, kami tak buat rawatan kita buat di Pusat Rawatan Darussalam. Kita punya rakan kerjasama, samalah saya pun exco salah seorang juga di Pusat Rawatan Darussalam, cuma tempat kita berbeza, lebih kurang 6 kilo di antara pusat jualan Ikhtiar Syifa ini, pejabat Ikhtiar Syifa dengan Pusat Rawatan Darussalam. Jadi di sana kita buat rawatan, kat sini kita tak buat rawatan, tapi kita buat jualan untuk produk lah, sebagai untuk jualan produk. Dan kita konsep kita adalah mendidik dengan cara kita buat live, kita menulis banyak sudah artikel-artikel kita keluarkan di blog lama web kita, ikhtiarsyifa.com.my. Tuan-tuan boleh tengok dan boleh baca untuk menambahkan ilmu pengetahuan, insya-Allah. Jadi apa yang kita boleh bantu adalah perempuan guna konsisten dalam 2 ke 3 bulan. Kalau nampak macam sama ataupun tidak banyak perubahan dia, datanglah pusat rawatan. Sekali datang pusat rawatan, kita attack, kita ruqyah dan sebagainya, perempuan balik konsisten guna, insya-Allah 3 kali perempuan datang sambil konsisten guna bidara Ikhtiar Syifa, kemudian 2 bulan sekali datang buat rawatan, 6 bulan insya-Allah boleh tengok perubahan berdasar kebanyakan kes yang kritikal. 6 bulan boleh. Tapi kalau datang pusat rawatan hari ni Darussalam minggu ni, minggu depan pergi jumpa bomo, kemudian pergi Darus Syifa, kemudian pergi jumpa bomo. Ini yang susah ni, susah sebab tuan-tuan tak boleh sabar dengan satu-satu kaedah yang patuh syariah. Tuan-tuan nak ikut saja orang bagi, lagi-lagi duit habis. Lah sekali baru surrender dah Ustaz, saya dah 10 tahun dah Ustaz, duit habis ni macam-macam dah berubat, saya pun makin sakit dan sebagainya, tubuh pun dah kena injek. Kita tak maulah macam tu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Gunalah kaedah perubatan yang benar. Kita tidak jatuh pada syirik, kita tidak jatuh pada dosa. Selama mana kita tidak sembuh, Allah bagi kita pahala kesabaran dan naikkan darjat kita, insya-Allah. Terima kasih kepada semua yang menonton. Yang berhajat untuk membeli, tuan-tuan boleh komen PM ataupun terus kepada inbox kami. Yang berhajat untuk menjadi pengedar boleh PM juga. Kita buka pada Mac nanti, insya-Allah pengambilan dropship batch yang pertama kita ambil pada Mac nanti. Kita adalah dia punya harga promosi dia, package dia tak sama macam normal lah, sebab ini kali pertama selepas 3 tahun kita tak pernah buka dropship dan sebagainya. Baik,
Saya ucap terima kasih pada semua yang menonton. Mudah-mudahan memberi manfaat kita pada malam ini. Dan saya ulangi, sama-sama doakan kesihatan untuk tuan guru kita Al-Fadhil Ustaz Datuk Ismail Kamus, orang yang terkenal dalam tokoh dalam dunia dakwah dan tokoh dalam perubatan Islam. Sekarang beliau dalam keadaan uzur, yang nak bergeraknya pun susah, perlu orang papah dan sebagainya. Allah berikan kekuatan dan kesihatan yang baik, insya-Allah. Tuan-tuan yang ingin belajar tentang ilmu perubatan Islam dengan lebih lanjut, kita buka pengambilan pada buka ambilan Mac ini, dan sekarang pun dah boleh berdaftar. Tuan-tuan boleh komen atau terus ke kursusperubatan.com. Di sana ada kita punya laman web yang cerita detail tentang tempoh pengajian dan sebagainya. Boleh buat bayaran secara ansuran, deposit 490, kemudian 2 kali bayaran sehingga bulan Mei nanti, sebulan 250. Tempoh pengajian adalah selama 1 tahun. Dah selesai praktikal dan sebagainya, barulah dapat konvo sebagaimana konvonya generasi ke-15 pada 2-3 hari yang lalu. Jadi jemputlah untuk mereka-mereka yang minat untuk belajar ilmu perubatan Islam ini. Terima kasih pada semua yang menonton. InsyaAllah kita jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.